Didik TV KPM. Hai semua, kembali ke rancangan Memasak Kak Syafiqah. Rancangan memasak? Bukan. Hari ini kita belajar dalam kelas asas pastry bagi kefungsian sederhana bersama Cikgu Halim di Didik TV KPM tau. Okey, baiklah Cikgu Halim. Sebenarnya sebelum kita mulakan ni, Kak Syafiqah dah memakai apron kan Cikgu? Betul tu Syafiqah. Tapi rasanya ada lagi yang kena pakai kan sebelum kita mulakan. Okey, sebelum kita memulakan aktiviti amali kita, jadi cikgu akan terangkan terlebih dahulu apakah langkah-langkah keselamatan dan juga kebersihan yang kita perlu terapkan dalam bengkel masakan. Baiklah Cikgu. Apakah langkah keselamatan dan kebersihan? Yang pertama, pakaian yang sesuai, iaitu kita menggunakan apron. Okey, kemudian rambut mestilah kemas dan bersih. Tengok cikgu pun rambut kemas, disusur rapi. Tengok Kak Syafiqah pun sama, kemas, disusur rapi. Okey. Dan di sini adalah contoh pakaian yang sesuai untuk digunakan. Okey, seterusnya Syafiqah, kuku mestilah pendek. Okey, kemudian kuku bersih dan kita perlulah membasuh tangan terlebih dahulu sebelum kita membuat apa-apa kerja di dalam bengkel masakan. Okey. Yang ketiga, menggunakan sarung tangan sebelum mengeluarkan sesuatu daripada oven Syafiqah. Kita tahu oven tu sejuk ke panas Syafiqah? Panas Cikgu. Panas. Jadi kita ada sarung tangan kat depan Syafiqah tu nanti kita akan gunakan dalam amali kita nanti. Okey Cikgu. Okey Syafiqah, seterusnya membersih dan mengemas bengkel setelah siap menggunakannya. Okey, cuci-cuci, basuh-basuh apa yang patut, barulah kita tutup bengkel kita Syafiqah. Baiklah Cikgu. Okey, faham Syafiqah? Faham. Langkah keselamatan dan kebersihan. Okey, seterusnya kita tengok langkah kerja penyediaan biskut shortbread. Okey, yang ni ialah bahan-bahan yang perlu kita gunakan untuk menyediakan biskut shortbread. Bahan-bahan tersebut cikgu juga telah sediakan di atas meja di hadapan Kakak Syafiqah. Okey, kita ada apa? Kita ada mentega. Syafiqah, mentega tunjuk Syafiqah. Ya, ini dia Cikgu. Okey, kita ada tepung beras Syafiqah. Tepung beras? Tepung beras. Yang mana satu? Yang mana satu? Cikgu dah label Syafiqah. Yang ini dia. Okey, bagus Syafiqah. Betul. Kemudian kita ada tepung halus ataupun tepung gandum. Okey. Ada dua perbezaan Syafiqah, tepung gandum dengan tepung beras. Kalau Syafiqah perasan, nanti balik rumah bersama dengan murid-murid di rumah, nanti bezakan tekstur dia. Oh, tekstur tepung beras tu lebih halus lagi daripada tepung gandum yang biasa. Maknanya fungsinya pun berbeza ya Fungsi Cikgu? berbeza Syafiqah, betul. Baru cikgu nak tanya Syafiqah ada rahsia tentang tepung beras ni. Syafiqah dengan murid-murid kat rumah nak tahu tak apa rahsia tepung beras ni? Kalau rahsia mestilah nak tahu Cikgu apa dia. Mesti nak tahu. Okey, cikgu akan beritahu. Tepung beras ni kita akan letak di dalam batter ataupun dough biskut untuk menjadikan biskut tu menjadi lebih rangup. Oh, yang bunyi kerak tu. Betul Syafiqah. Bunyi kerak-kerak tu daripada biskut terhasil daripada adanya tepung beras. Okey, ingat tu murid-murid di rumah. Okey, kemudian kita ada gula caster. Kita menggunakan gula caster ni sebab tekstur dia lebih halus sikit dan mudah untuk menyerap ke dalam dough kita nanti. Okey. Okey Syafiqah. Terusnya kita tengok cara penyediaan dia. Yang pertama, kita akan campurkan mentega dan tepung di dalam mangkuk adunan. Kemudian gaul dan rabas menggunakan hujung jari sehingga menjadi serbuk roti. Okey, dia ada nama teknik dia tadi. Nama teknik dia rubbing in. Rubbing in. Kalau diterjemah dalam bahasa Melayu, menggosok ke dalam. Tak kena caranya. Jadi kita letakkan menggunakan hujung jari. Pastikan tidak terkena di tapak tangan. Itu jadi menguli namanya ya murid-murid. Okey. Okey Syafiqah, kemudian kita akan masukkan gula dan kita akan gaul rata. Dan seterusnya kita uli semua bahan tersebut sehingga menjadi
dough. Okey, dough yang bulat lah. Kemudian kita bulat-bulatkan dough atau kita boleh menyediakan mengikut bentuk yang Syafiqah dan juga murid-murid di rumah suka. Okey, susun atas dulang. Kemudian kita akan bakar pada suhu 170 darjah Celsius hingga 180 darjah Celsius dalam masa 10 hingga 15 minit sahaja. Sekejap je Syafiqah. Berbaloi untuk diniagakan. Betul cikgu. Dan Masanya rasanya pun nanti sekejap je. Syafiqah akan rasa nanti Syafiqah komen sikit apa rasa dia. Itu yang paling seronok. Kemudian sejukkan dan hiaskan biskut dengan coklat. Tapi hari ni cikgu tak bawa coklat. Jadi kita makan panas-panas sajalah Syafiqah dengan murid-murid di rumah. Boleh cikgu. Seterusnya kita tengok ni tadi teknik ataupun cara rubbing in ataupun menggaul menggunakan hujung jari. Okey. Pastikan dia macam butir-butir pasir. Sebelum kita gaulkan menjadi dough. Ini beza dia. Nampak baru jelas cikgu. Selalunya pie ataupun tart kita akan gunakan teknik ini. Pie ataupun tart. Ya, kita akan menggunakan teknik ini untuk membuat kulitnya. Okey, seterusnya inilah kita dah bulat-bulatkan tadi. Nanti Syafiqah akan buat tunjuk dekat kawan-kawan kat rumah. Kemudian kita akan bentukkan dia macam cookies lah. Biskut apa dalam bahasa Melayu cookies? Biskut je lah kan? Ya, betul. Biskut sama ada coklat ataupun mentega ke kan? Betul. Okey, kemudian kita akan bakar. Kena ada jarak-jarak juga ya bila bakar kan betul cikgu? Syafiqah, sebab nanti dia akan mengembang macam Cikgu Halim. Faham. Dia masukkan oven macam Syafiqah, keluar jadi macam Cikgu Halim. Wah, berbeza sedikit lah tu. Ya, dia akan besar. Okey, apapun kita tengok hasilnya nanti selepas kita masukkan dalam oven. Okey, sekarang ni Syafiqah, ada soalan tak sebelum kita nak mulakan amali kita ni? Tak ada cikgu, jom kita mulakan. Jom kita mulakan Syafiqah. Kita pergi kepada slide yang... Cikgu, saya nak tanyakan, sebelum kita mulakan ni, perlukah kita mendirikan bahan-bahan seperti mangkuk adunan kan cikgu? Dah tersedia di depan saya ni kan cikgu? Okey. Jom cikgu kita mulakan. Jom kita mulakan. Untuk pengetahuan izinkan saya duduk sebelah Syafiqah. Silakan cikgu. Untuk pengetahuan penonton kita, Cikgu Halim dan juga Kak Syafiqah dah pun membasuh tangan sebelum membuat aktiviti kita pada hari ini ya semua. Jadi pastikan basuh tangan. Okey, jom cikgu. Okey Syafiqah, mula-mula kita akan mise en place. Mise en place penyediaan bahan. Okey, kita ada timbang. Kemudian kita akan timbangkan mentega dahulu. Okey, mentega. Sebab kita nak masukkan dalam adunan yang besar. Jadi kita terus masukkan mentega ke dalam mangkuk yang besar. Boleh cikgu. Okey, jangan risau, cikgu dah basuh. Yang ini menteganya. Ya, mentega. Okey, Syafiqah boleh timbang. Berapa banyak tu cikgu agak-agak? Berapa banyak tadi? 120 gram. 120 gram, ya. Jadi agak-agak saya ambil satu sudu dulu ya cikgu? Betul. Dah on belum? Belum cikgu. Murid-murid kat rumah, jangan lupa sebelum timbang kita pastikan suis tu kita buka terlebih dahulu. Jan, kalau kita letakkan mangkuk ni perlu dikosong ya cikgu? Ya. Sebab kita akan letak sebelum kita on. Okey, baiklah cikgu. Kemudian masukkan sehingga 120. Degil pula mentega kita kan cikgu? Macam tu. Dia dah keluar dah. Dia kena orang kata ada kuasa sedikit. Betul. Okey, baiklah cikgu. Yang ini baru 26 gram. Maksudnya perlu lagi banyak ya cikgu? Ya Syafiqah. Okey. Sementara saya membuat ini, adakah kata-kata tips daripada cikgu untuk menghasilkan kuih yang begitu sedap? Apa yang penting? Mungkin cara pukul ke? Tidak juga Syafiqah. Apa yang paling penting ialah kita mengikut resepi yang telah ditetapkan. Jangan ingkar dengan resepi yang telah diberikan. InsyaAllah kuih itu akan menjadi dan sedap. Okey, sudah Syafiqah? Sudah mendapat 120 cikgu. Okey, sudah Syafiqah. Boleh offkan dulu. Okey, offkan dulu. Offkan dulu. Kemudian kita akan timbang tepung. Okey, boleh letak tepi dulu Syafiqah. Okey. Tepung pula ya cikgu? Tepung beras. Tepung beras. Sebanyak 15 gram. 15 gram. Okey, saya dah pasangkan.
15 gram. 10. 14. 15. Okey, bagus Syafika. Okey, macam biasa, kita kena offkan dahulu kita punya. Okey, kemudian tepung gandum sebanyak 165 gram. 165 gram. Ya. Cikgu, saya terlupa nak memasang ini terlebih dahulu. Jadi bagaimana cikgu? Kalau macam tu, tak ada cara lain Syafika dan murid-murid di rumah. Okey. Kita masukkan balik. Oh, masukkan semula. Ya, betul Syafika. Tak ada cara lain. Dan kita akan mula kembali. Ya, betul Syafika. Tak apa. Biasalah ni dalam kelas mungkin ada kesilapan juga betul, kan? memang akan ada kesilapan. Jadi saya pasang dulu ya cikgu? Ya, betul. Okey, jadi yang cikgu sebutkan tadi 165 gram. Okey, yang ini kena banyak sikit ya. Okey, jap ya cikgu. Okey, boleh Syafika. Murid-murid di rumah, kalau ada tepung gandum, tepung beras dan juga mentega, alat-alat yang kita ada hari ini, bahan makanan yang kita ada hari ini, boleh sama-sama buat ya cikgu? Ya Syafika. Anak saya dengan isteri saya makan tak berhenti. Apatah lagi anak murid saya. Wah, kalau begitu ada cikgu pastry di rumah macam tu lah cikgu cerita dia. Kita banyak gunakan masa untuk banyak mencipta kuih. Betul. Okey, Syafika dapat? Dapat 165 cikgu. Terima kasih Syafika. Dan yang terakhir ialah gula. Gula castor kita. On dulu Syafika. Okey, buka dulu. Gula ya. Gula tadi sebentar tadi kita perlukan 85 gram. Okey cikgu. Jadi seperti Cikgu Halim sebutkan tadi, gula castor ni bagus untuk senang diserap ke dalam batter dan dough ya Cikgu? Betul tu Syafika dan murid-murid di rumah. Sebab tekstur dia yang lebih halus akan menyerap masuk ke dalam dough dan tidak akan ada bintik-bintik lah kalau kita tengok dalam dough tu. Betul. Kalau kita tengok ada kita buat kuih ataupun biskut, kita ada nampak bintik tu kan. Itu maknanya gula dia tidak menyerap ke dalam dough. Kadang-kadang bila kita rasa gigit tu pun boleh rasa gula tu ada lagi kan cikgu? Betul Syafika. Okey, alhamdulillah sekarang kita sudah sediakan 4 bahan yang utama Syafika. Boleh letak saya letak tepi sini Syafika. Kita tepikan kemaskan ya kan cikgu? Betul. Setiap kali kita buat mesti kena kemaskan. Baiklah cikgu. Okey, kita ada 4 bahan. Yang pertama ialah mentega, kedua tadi tepung beras, tepung gandum dan juga gula castor. Gula castor. Okey, jadi untuk step yang ni kita akan campurkan tepung gandum dan juga tepung beras dan Syafika akan tolong ayah menggunakan sarung tangan tu terlebih dahulu. Oh, perlu memakai sarung tangan. Ya, untuk kebersihan kita. Ya, cikgu. Baiklah. Okey, untuk mengayak tepung, kalau satu tangan ke dua tangan cikgu? Dua-dua ya? Dua tangan terus pakai siap-siap Syafika. Okey, mari kita cikgu ayak Okey, tepung. cikgu tolong masukkan ke dalam ni. Okey, boleh? Boleh cikgu tolong ayak dulu? Silakan sementara cikgu. Syafika memakai. Okey. Okey. Ni caranya ya. Ya. Mudah sahaja ya murid-murid kat rumah. Betul. Dan tidak mengapa kalau bersepah sedikit, nanti kita kemas. Kita akan kemas dan kita akan sentiasa menjaga kebersihan di dalam bengkel. Okey, cikgu, Syafika, selesai. sekarang ni Syafika kena ramas-ramas dia gunakan teknik rubbing in tadi. Rubbing in. Dan perlu ingat cikgu, kena guna hujung jari je. Ya, betul tu Syafika dan murid-murid di rumah. Hujung jari sahaja. Cikgu, saya rasa seronok pula main begini. Seperti bermain plasticine pula. Ya, betul. Dia macam seolah-olah satu terapi untuk kita kan? Betul. Itulah orang kata kalau di dapur ni kadang-kadang terapi bagus untuk kita tenangkan fikiran, untuk dapatkan sedikit orang kata ketenangan. Baiklah cikgu. Okey Syafika. Dah cukup rata dah ni. Okey, dah cukup rata. Kita terus masukkan gula dan Syafika akan buat cara yang lebih keras sedikit sehingga dia menjadi dough yang cantik. Okey, baiklah cikgu. Wah, seronoknya. Okey tak murid-murid? Sama-sama kita buat ya? Kita tunjuk sikit Syafika tu. Okey tak? Okey. Nampak macam kan? tu tekstur dia. Okey, kemudian Syafika ramas je semua. Sehingga membentukkan satu dough. Membentuk satu dough ya? Okey, saya cuba ya cikgu? Ya, boleh. InsyaAllah berjaya. InsyaAllah. Okey, saya cuba buat bentuk yang comel sahaja. Okey. Okey, sekejap ya.
Okey, cikgu. Saya rasa kan saya ni dah macam ada pemikiran sendiri, cikgu. Dah betul lah tu. Kesini dah betul? Betul. Okey. Okey, daripada dough tersebut, Syafiqah akan bulat-bulatkan kecil dan kita akan letakkan di atas dulang dalam oven tu lah. Oh, jadi cikgu, saya rasa untuk langkah ini saya dah berjaya mendapat bulatan pertama. Ya, betul Iaitu Syafiqah. yang ini. Okey. Saya letakkan di sini ya. Kita letak sinilah sebab oven dulang kat Belum dalam. panas. Ya, Okey. betul tu. Baiklah cikgu. Bulatan pertama Kak Syafiqah dah siap. Okey, buat 2 bulatan kemudian Syafiqah akan bentukkan dia. Boleh cikgu. Okey, kalau bentuk ni kalau Kak Syafiqah lihat sebentar tadi bila Cikgu Halim ajar menggunakan garpu pun boleh ya cikgu. Ya, betul. Itu cara paling benar. Okey Syafiqah, cukup tu kita buat 2 dulu. Baiklah cikgu. Jom tengok langkah seterusnya. Okey, seterusnya Syafiqah akan bentukkan dia lah. Okey. Bentukkan dia. Bentukkan dia. Dia tekan macam ni cikgu. Ya, betul. Tidaklah begitu cantik ya murid-murid semua. Tak apa. Cantik tu tidak penting Syafiqah. Subjektif, rasa tu yang paling utama. Betul. Kalau orang kata macam cokodok pun, bila kita makan cokodok tak cantik pun sedap, cikgu. Ya, betul. Okey, kemudian kita akan masukkan ke dalam oven selama 10 minit. Okey. Okey, dengan menggunakan suhu 170 darjah Celsius. Cikgu, saya kena menggunakan sarung tangan ya? Ya, betul. Nak buka sepatutnya guna sarung tangan dulu tadi. Sebab kita akan memanaskan ketuhar terlebih dahulu ya, cikgu. Okey, masukkan dia ke dalam. Masukkan ke dalam. Okey. Jadi berapa tadi, cikgu? 170 dalam masa 10 minit. 10 minit. Okey, cikgu. Okey. Selesai sudah kita punya amali. Nanti kita tengok hasil dia Syafiqah. Wah, jadi ini memerlukan 10 ke 15 minit ya, cikgu? Ya, betul. Nak tahu hasilnya, jom kita berehat sebentar dan kembali selepas ini dan kita tengok hasilnya jadi ke tak pastry Kak Syafiqah ni. Jumpa anda kejap lagi ya di Didik TV KPM. Didik TV KPM